Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak ajar tentang algoritma mengesan dan membaiki ralat pada sudut dan carta alih dalam penyelesaian masalah. Okey, ini adalah standard kandungan kita. Hari ini kita akan fokus kepada 2.1.2 iaitu mengesan dan membaiki ralat pada sudut dan carta alih. Okey, jom belajar. Okey, ini adalah poin-poin yang kita akan study lah dalam algoritma hari ini, iaitu maksud ralat, 3 kesan ralat, 3 jenis ralat dan 2 kesan, 2 teknik kesan ralat. Okey, apa maksud ralat? Okey, ralat ini ditakrifkan sebagai kesilapan atau kesalahan dalam proses pembangunan atau cara segmen kod. Okey, ralat selalunya dikenal pasti dalam fasa pengujian. Apa fasa pengujian ni? Kejap lagi kita tengok. Okey, terdapat 3 jenis ralat, iaitu ralat sintaks, ralat masa larian dan juga ralat logik. Okey, ini adalah contoh dia. Macam saya cakap tadi, ralat ialah kesilapan atau kesalahan. Okey, ralat algoritma. Okey, apa tu ralat logik? Ralat logik adalah biasa ditemui dalam algoritma. Benda-benda yang kita rasa benda tu logik lah. Macam 1 tambah 1 jawapannya sepatutnya 2. Tapi dekat sini dia tulis 1 tambah 1 jawapan dia 4. Tak logik kan? Okey. So, ralat dalam algoritma ni menyebabkan ralat logik, sintak dengan masa larian. Ralat dalam algoritma juga menyebabkan susah difahami, tak lengkap, tak efisien dan tidak memenuhi kriteria. Okey, ini adalah 3 kesan ralat atau cara memberikan output yang tak dijangka. Bila dekat dalam satu algoritma kita ada satu kesalahan, nanti dia akan dapat output yang salah, output yang tak boleh dikompil. Okey. Okey, selain daripada itu, atau cara akan berhenti secara tiba-tiba sebab dia ada kesalahan. Ataupun struktur kawalan ulangan berulang tanpa henti, berulang-ulang aja, tak ada penghujung dia. Okey, 3 jenis ralat adalah macam saya terangkan tadi, sintaks, masa larian dan ralat logik. Jom kita tengok satu-satu. Okey, ralat logik ialah output yang dihasilkan tidak menepati apa yang kita inginkan. Okey, apa punca dia? Kesilapan menulis formula. Macam mana contoh formula dia? Katakanlah formula luas, panjang, darat, lebar. Tapi kita tertulis panjang tambah lebar. Jadinya kesilapan formula. Okey, jenis data yang kita nak masukkan pun silap. Ada yang tak sesuai. Okey, nilai umpukan yang tidak betul dan tidak dapat dikesan oleh compiler. Okey, ini bila kita masuk komputer, nanti kita akan nampak ralat-ralat dia kat situ. Okey, ralat masa larian wujud semasa atau cara sedang berjalan. Dia tengah running kan, tiba-tiba ada ralat. Okey, kesilapan memilih struktur kawalan, pemboleh ubah yang tidak mempunyai nilai, pembahagian dengan sifar. Okey, contohnya yang ni. Ralat masa larian 5 bahagi dengan C. Mana boleh 5 bahagi dengan C? 5 ni adalah nombor, C ni adalah huruf. Nombor tak boleh bahagi dengan huruf. Ataupun 5 bahagi dengan kosong. Okey, kalau awak cuba tekan 5 bahagi dengan kosong akan keluar error pun tak boleh. Okey, ralat sintaks adalah kesalahan ejaan, tata bahasa dan tanda-tanda ini. Okey, tanda-tanda ni adalah penting ya. Kalau kita tertinggal satu, dia akan jadi ralat. Okey, penggunaan objek atau aksara yang tidak dikenali. Aksara ni apa? A, B, C, D, E. Tiba-tiba kita guna tanda sama dengan dekat A sama dengan. Okey, so tak boleh objek yang dah aksara yang kita tak tahu mendatang daripada mana pun akan jadi ralat. Okey, seterusnya kepada ralat sintak. Okey, kesilapan dalam bahasa pengaturcaraan serta ada paparan mesej ralat. Mungkin sekarang awak tak nampak sebab kita tak pernah guna komputer untuk kita cek ralat-ralat ni. Tapi kita akan guna secara manual dulu. Okey, contoh kita tengok soalan dia. Menunjukkan atau cara Java untuk mengira luas segi 4. Okey, nyatakan ralat yang terdapat dalam rajak 6. Ini rajak 6, dia suruh cari mana ralat dia. Okey, kalau ralat sintak macam saya cakap tadi,
kesalahan tata bahasa, kesalahan tanda-tanda ni. Okey, kenapa dekat sini dia jadi ralat? Sebab bila kita ada pembuka, dua pembuka, kita mesti ada dua penutup. Okey, nampak? Dekat sini ada satu je penutup. Jadinya kat sini akan jadi ralat. So namanya ni ralat apa? Ralat senteks sebab tak ada tanda, tiada tata tanda. Okey, penutup dekat sini. Okey, namanya ralat senteks. Okey, ralat masa larian jangkitan virus atau perisian hasad, perkakasan seperti memori tidak mencukupi atau cara dia tiba-tiba je berhenti. Bila kita nak running, tiba-tiba dia akan keluar Okey. Okey, tengok soalan dia soalan ni. Soalan 1, Raja menunjukkan jenis ralat dalam atur cara. Okey, tengok P 20 tambah 15 45 QX sama dengan 80 tambah 9 tolak 10 bahagi dengan kosong. Okey, fokus pada ralat masa larian. Persamaan X ni. Okey, persamaan X ni dia kata nombor dibahagikan dengan sifar. Jadi ralat masa larian. Sebab apa? Nombor bila kita 80 tambah 9 tolak 10 dapat sesuatu nombor kan. Okey, bila dibahagikan dengan kosong dia akan jadi error. Okey, itu maksud dia ralat masa larian. Okey, seterusnya. Okey, tengok merujuk kepada jenis ralat dalam atur cara. Okey, ini dia dah bagi dah ni atur cara dia ni. Okey, kita nak tahu dia ni ralat jenis apa. Okey, tengok dia bagi integer X sama dengan 10, integer Y sama dengan 5, integer Z sama dengan 5. So dia suruh kira X bahagi dengan dalam kurungan B tolak C. Okey, dia dah bagi dah B berapa tadi? Mana? B tolak C. Okey, kat sini dia dah bagi. Okey, B sama dengan 5, C sama dengan 5. Okey, B tolak C 5 tolak dengan 5 sama dengan 0. Jadi soalan dia dekat sini adalah X bahagi dengan B tolak C. Okey, X bahagi dengan B tolak C. X ni berapa? Ni dia dah bagi kat sini. X ni adalah 10 bahagi dengan ni 5 tolak 5. Jadi 10 bahagi dengan 0. Jadinya dia tak boleh. Dia akan jadi error. Kalau awak tak percaya, awak tekan kalkulator 10 bahagi dengan 0, dia akan keluar error. Okey. Pembahagian dengan sifar. Tak boleh ni tak boleh. Okey, seterusnya adalah ralat logik. Okey, ralat logik menghasilkan output yang tidak diingini. Okey, kedua, tiada paparan mesej ralat. Kesan kesilapan semasa pembinaan algoritma dan kecuaian dalam pembinaan dan penulisan atur cara. Okey, jom kita tengok. Mungkin kalau baca sendiri kita tak faham, kita kena tengok dulu. Okey, tengok soalan 1 yang tadi. P 20 tambah 15 sama dengan 45. Kenapa sini salah? Okey, cuba tekan kalkulator. 20 tambah 15, jawapan dia berapa? So, kita akan dapat 35. Jadinya dia tak logik jawapan dia ni. So, selogiknya adalah 35. Jumlah P sepatutnya 35. Ini bermakna salah pengatur cara, jadi ralat dia tak jadi ralat dia ralat logik. Okey, ralat yang kita boleh fikirlah benda ni salah. Okey, yang ni pula algoritma di bawah dikenal pasti mempunyai ralat. Mana kita nak tahu ni ralat dia? Okey. Tengok kira luas, panjang tambah lebar. Betul ke panjang tambah lebar? Bukan. Okey, untuk luas dia punya formula adalah panjang darab lebar. Okey, formula yang dibagi ni salah. Okey, jadi ini namanya ralat logik. Seterusnya adalah teknik kesan ralat logik. Okey, kita ada dua teknik untuk kita kesan. Macam mana nak tahu ini adalah ralat logik? Okey, teknik yang pertama adalah teknik semakan meja ataupun desk check. Dan teknik yang kedua adalah teknik langkah demi langkah, iaitu step through. Okey, so hari ini saya akan terangkan satu teknik dahulu, iaitu semakan meja desk check. Okay, jom kita tengok. Okey, ini adalah contoh di mana mempunyai satu carta alih yang telah siap. Okey, macam mana kita nak check carta alih ni betul ke tidak? Okey, jom kita gunakan teknik yang pertama, iaitu teknik semakan meja ataupun desk check. Okey, mula input nombor A, input nombor Z. A adalah lebih besar daripada Z, dia tanya. Kalau ya, nombor terbesar adalah A. Kalau tak, nombor terbesar adalah Z. Papar keputusan dan tamat. Okey, in case lah kita bagi sampel data yang pertama, A sama dengan 5. Kita masukkan kat sini 5.
Okey, Z sama dengan 2. Okey, A sama dengan 5, Z sama dengan 2. Kita gunakan sampel data yang pertama. Okey, dia tanya, adakah A lebih besar daripada Z? A ni 5. Z ni 2. Adakah 5 lebih besar daripada 2? Jawapan dia, iya. Jika iya, nombor terbesar adalah A. Betul tak? A. Nombor besar dia 5. Betul? 5 lebih besar dari 2 kan? Okey, nombor terbesar dia adalah A. Jadi kita akan terus pergi ke tamat. Okey? Okey, yang kedua, sampel data 2. Kita try sampel data 2 pula. A adalah 2. Z adalah 5. Okey, dia kata A adalah 2, Z adalah 5. Lepas tu dia tanya, A lebih besar daripada Z? Okey, dia tanya, 2 lebih besar daripada 5? Tidak, 2 ni lebih kecil daripada 5. Betul? Jadi jawapannya, nombor terbesar ialah Z. Okey, betul. Nombor terbesar dia adalah Z. Okey, jadinya terus papar keputusan dan tamat. Okey. Kita tengok sampel data yang ketiga. Kita cuba tengok contoh untuk desk check. Okey, ini adalah carta alih yang telah siap. Tapi kita nak check, betul tak carta alih ni? Okey, ingat balik semula saya cakap tadi. Untuk desk check, kita gunakan sampel data. Dan yang kedua, kita mesti check dia secara manual. Menggunakan pen, kertas. Kita tak perlu masukkan pun dekat dalam komputer. Kita just check menggunakan atas meja sahaja. Nama pun semakkan meja kan. Okey, tengok sampel data yang pertama. Okey, untuk buat desk check ni mesti kena ada sampel data. Okey, ini adalah sampel data yang pertama di mana A bersamaan dengan 5, Z bersamaan dengan 2. Okey, mula input nombor A. A bersamaan dengan 5. Input nombor Z. Z bersamaan dengan 2. Okey, dia tanya kat sini. Adakah A lebih besar daripada Z? Adakah A 5 lebih besar daripada Z? 2. Jawapan dia, ya. Jika iya, nombor terbesar adalah A. Betul tak? Nombor terbesar dia adalah A, 5. Okey, betul. So, dia akan terus pergi kat sini, papar keputusan dan tamat. Okey, kita tengok yang kedua pula. Kita tengok yang kedua Okey, ni sampel ni dah betul dah. Okey, kita tengok sampel data yang kedua. Dia bagi A adalah 2. Ni, A kat sini adalah 2. Okey, lepas tu dia kata Z adalah 5. Z adalah 5. Okey, so dia tanya lagi sekali. Adakah A lebih besar daripada Z? Adakah 2 lebih besar daripada 5? Dia tanya. Okey, betul tak? Adakah 2 lebih besar daripada 5? Tidak, 2 ni kecil daripada 5. Betul? Jadi jawapannya tidak. Sini kat tidak. Okey, so kalau tidak, dia akan terus ke bawah. Dia akan cakap nombor terbesar adalah Z. Betul tak? Nombor yang besar adalah Z. Z adalah 5. Okey, terus papar keputusan dan tamat. Okey, kita tengok. Ini sampel ni. Okey, betul. Okey, kita tengok sampel data yang ketiga pula. Dia bagi A adalah 2, Z adalah 2. Okey, jom kita tukar pula warna lain. Okey, dia kata A sama dengan 2. Ni, A ni dia kata 2. Lepas tu dia kata Z ni pun 2. Lepas tu dia tanya, adakah A lebih besar daripada Z? Adakah 2 lebih besar daripada 2? Tidak kan? Okey, jawapannya tidak. So, dia cakap, nombor terbesar adalah Z. Nombor terbesar adalah Z? Ya ke? Z ni sama dengan 2. A pun sama dengan 2. So, jawapan dia tidak. Betul tak? Tak kan? Sebab dia sama. 2 ni bukan lebih besar daripada 2. Jadi, kat sini tak ada perkataan tidak. Jadinya, dekat sini kita akan dapat error. Okey, maknanya dekat sini kita kena betulkan. Okey, jom kita pindah ke sebelah. Okey, yang ni dah betul, yang ni betul. Kita tengok sampel data yang ketiga. So, dekat sini tadi, kita dah sangkut kan? Okey, adakah A lebih besar daripada Z? Dia tanya. Okey, jawapan dia tidak. Okey, jawapan dia tidak, kita turun. Dia tanya balik, adakah Z ni pula lebih besar daripada A? Z ni lebih besar daripada A? Tak juga, sebab dua-dua sama. So, jawapan dia tidak juga. Okey, keputusan dia adalah sama nilai. 2 dengan 2 sama. Okey, barulah turun dan
tamat. Okey, faham tak? So, ini adalah penambahbaikan dash check. Bila kat sini salah, kita kena buat tambah baik dash check ni. Kita guna secara manual je. Kita tekan, kita try tengok. Okey, ni salah. Okey, ada yang salah. Okey, betul. Okey, dekat sini awak dah sampai ke tamat. Okey. Ini adalah teknik dia yang tadi saya cakap. Dia menggunakan teknik manual, semakkan logik manual macam mana. Kita check je dekat situ, time-time tu juga kita check. Kita tak guna komputer. Okey, semak algoritma sebelum kita buat pengkodan. Okey, kita gunakan kertas dan pen. Setiap baris algoritma dia semak tau. Kita semak macam tadi. Kita semak setiap baris ni, kita tengok satu-satu. Betul tak? Kita masuk data, betul tak? Kita check satu per satu dan menjimatkan masa pengaturcaraan. Tak perlulah kita nak masuk komputer baru kita nak cari dia punya ralat. Okey, senang tak? Okey, ini adalah step langkah demi langkah yang saya akan terangkan pada kelas seterusnya. Tapi saya akan terangkan sedikit. Digunakan bagi mengesan ralat pengkodan. Setiap baris kod atau cara langkah demi langkah akan disemak. Okey, yang ni kita menggunakan komputer. Kita takkan gunakan secara manual tadi macam tadilah. Okey, jelas ya? Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.